Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Dah bersedia untuk PDPR pada pagi ini? Jom. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang peraturan bilik sains. Unit 2.0 Peraturan bilik sains. Peraturan bilik sains perlu dipatuhi ketika berada di dalam bilik sains ya murid-murid. Mengapa? Ini adalah supaya keselamatan dan keselesaan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti terjamin. Sebelum menjalankan aktiviti, apa yang perlu kita lakukan? Baik, yang pertama, murid-murid perlu beratur di luar bilik sains dengan senyap. Yang kedua, murid-murid hanya dibenarkan masuk dengan kebenaran guru. Yang ketiga, pastikan tingkap terbuka semasa berada di dalam bilik sains. Ini adalah penting untuk perudaraan ya murid-murid. Untuk semasa kita menjalankan pembelajaran, kita perlu ada perudaraan yang baik. Keempat, murid-murid perlu duduk di tempat yang ditetapkan oleh guru. Yang kelima, ikat rambut. Ini bagi murid yang berambut panjang ataupun tidak memakai tudung. Perlu ikat rambut. Okey. Dan pakai pakaian yang kemas dengan kasut yang tertutup. Baik, semasa menjalankan aktiviti, kita lihat apa peraturan yang perlu kita ikuti. Yang pertama, aktiviti dijalankan mengikut arahan guru. Yang kedua, laporkan kemalangan, kecederaan atau sebarang kerosakan radas atau kita panggil sebagai alatan kepada guru dengan segera. Ketiga, gunakan peralatan di dalam peti kecemasan dengan kebenaran guru. Murid-murid tidak boleh menggunakan sewenang-wenangnya ya peralatan yang ada di dalam peti kecemasan. Yang keempat, nyalakan pelindung bangsen dengan menggunakan pemeti api. Baik, jika murid-murid tidak tahu bagaimana menggunakan pemeti api, murid-murid boleh mendapatkan bantuan daripada guru. Kelima, hidu, rasa dan sentuh bahan di dalam bilik sains dengan kebenaran guru. Ini adalah untuk elakkan daripada keracunan makanan dan sebagainya. Keenam, padamkan bahan terbakar dengan menggunakan air sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Mengapa ya murid-murid? Ya, ini adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya kebakaran. Selepas menjalankan aktiviti, perkara ini perlu kita lakukan. Sampah dan sisa bahan hendaklah dibuang dengan cara yang betul. Jika sisa pepejal, kita buang ke dalam tong sampah. Manakala sisa cecair, kita buang ke dalam sinki. Baik, seterusnya, murid-murid perlu menyusun kerusi dengan teratur sebelum meninggalkan bilik sains. Ketiga, peralatan yang telah selesai digunakan dibersihkan dan disusun semula di tempat asalnya. Keempat, tutupkan tingkap, suis lampu dan kipas sebelum meninggalkan bilik sains. Ini untuk mengelakkan pembaziran elektrik yang murid-murid. Seterusnya, pastikan bilik sains berada di dalam keadaan kemas dan teratur sebelum meninggalkan bilik sains. Namun, ada perkara yang dilarang. Apakah perkara yang dilarang? Yang pertama, murid-murid dilarang membawa beg sekolah masuk ke dalam bilik sains. Ini adalah untuk elakkan daripada kecurian ataupun terlanggar bahan-bahan ataupun peralatan yang terdapat di dalam bilik sains. Kedua, tidak makan dan minum semasa berada di dalam bilik sains.
ketiga, tidak dibenarkan bergurau dan berlari-lari di dalam bilik sains. Keempat, tidak dibenarkan bermain-main dengan peralatan sains. Ini adalah bahaya kerana kebanyakan peralatan sains diperbuat daripada kaca. Kemalangan tidak berbau ya murid-murid. Jika ada pelanggaran antara satu sama lain, radah sadia mungkin pecah dan boleh mencederakan murid-murid. Dan yang terakhir, tidak dibenarkan membawa keluar peralatan dan bahan sains tanpa kebenaran guru. Baik, jom kita uji diri. Baik, di sini ada 4 gambar. Baik, nyatakan peraturan bilik sains berdasarkan gambar. Okey, murid, boleh cuba ya. Okey, gambar yang pertama, kita lihat gambar yang pertama, kita sesuaikan dengan penyataan yang ada di bahagian bawah. Okey. Mari kita semak jawapan murid-murid. Baik, tahniah kepada yang berjaya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam PDPR yang akan datang. Assalamualaikum.